Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkenaan tentang memboncengkan wanita yang berada dalam situasi keperluan, dia tak larat, tak boleh berjalan, keletihan, maka adakah boleh memberi tumpang? Kata Imam Nawawi adalah boleh, kerana ketika itu adanya keperluan, lagi-lagi apabila bersama dengan lelaki tersebut adalah kumpulan. Apa dia? Memanglah, sebab saya baru on. Saya baru buat balik. Okey. Yang tadi dah mati dah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala syakka fi jawazi hadhi khususiyah. Kata Imam wala syakka fi jawazi mithli hadha. Maka apabila kita nak memboncengkan perempuan yang bukan keluarga dengan keadaan dia telah keletihan, dia tak larat, ada lelaki lain yang berada di dalam di dalam kumpulan tersebut, maka hukumnya adalah harus, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hukumnya adalah harus. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada sebahagian berkata hadza khasun lin nabi, bahawa perbuatan memberi tumpang kepada Asma adalah khusus untuk Nabi SAW dan orang lain tidak sepatutnya melakukan begitu, kerana diperintahkan untuk menjaga batas pergaulan dan batas aurat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Pandangan yang ketiga menyebut, kenapa disebut ini adalah peristiwa yang khusus untuk Nabi SAW? Kerana sebenarnya Asma ini yang pertama adalah anak perempuan Abu Bakar. Dia adalah kakak kepada Aisyah dan isteri kepada sepupu Nabi Zubair ibnu Al-Awwam. Fakanat keihda ahli, maka dia adalah seumpama keluarga Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW nak memboncengkan dia, nak memberi dia tumpang menggunakan unta yang sama dengan Nabi SAW. Namun dia tolak kerana dia segan ketika itu. Okey, jelas ke jelas? Allah. Yang handphone ni, yang kali tak payah tutup wifi dia. Biar aja. Sebab kalau tak ada wifi, automatik dia tak pakai. So ni jadi masalah sebab rupanya tak on wifi. 5,690 baca sanad dia. Maka kedua-dua kisahnya lebih kurang sama. Nabi nak memberi tumpang kepada Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Aisyah radhiyallahu taala. Terus daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala, beliau berkata, tazawwajani Zubairu, telah mengawiniku Zubair ibnu Al-Awwam sepupu Nabi, wa ma lahu fil ardi min mal, dan tidaklah dia memiliki di dunia ini sebarang harta. Wa ma lahu fil ardi min mal, dia tidak mempunyai sebarang harta daripada tanah, wala mamluk, mahupun hamba, wala syai'in, ataupun apa-apa. Zubair ibnu Al-Awwam adalah sahabat yang susah, yang miskin di awal Islam, maka dia tak ada apa-apa. Ghaira farasih, kecuali dia ada seekor kuda, dan nanti kita akan baca kejap lagi, dia ada seekor unta, ada seekor kuda dan unta. Qalat, berkata Asma, fakuntu a'lifu farasah, maka ini pengorbanan seorang isteri menolong suami dia. Maka berkata Asma, maka aku membawa meragut rumput kudanya. Asma tolong bawa ke tempat meragut rumput kuda Zubair ibnu Al-Awwam. Wa akfihi ma'unatah, dan mencukupkan segala keperluan kuda tersebut. Wa asusuh ay qama bi islahi, dan aku menguruskan kuda tersebut. Maka dia jaga kuda suami dia yang merupakan tunggangan dan keperluan suami dia ketika itu. Kalaulah zaman kita umpamanya isteri dia jaga kenderaan suami dia, tolong bersihkan, tolong jaga kereta, tolong jaga servis dan sebagainya. Wa adukun nawa, selain daripada itu untuk unta, kata Asma, dan aku menghancurkan an-nawa, biji kurma, linadih, untuk keperluan unta Zubair ibnu Al-Awwam. Wa a'lifuh, aku membawa meragut rumput akan unta tersebut. Wa astaqil ma, dan aku membawa unta tersebut untuk mengambil air. Istiqa' bermaksud untuk mengambil air yang bersih. Maka semua kerja ni dia buat. Selain daripada itu, wa akhrizu gharbah, aku juga menampal dan menjahit baldi kulit.
Wa a'jin, aku menguli tepung. Walam akun uhsinu uhbiz, namun aku tidak pandai dan tidak mahir untuk membuat roti. Fakana yakhbizuli, maka menolong untuk membuat roti bagiku jaratun li minal ansar, beberapa orang jiranku daripada kalangan ansar. Wa kunna niswata sidqin, dan mereka adalah para wanita yang baik. Maka banyak kerja Asma binti Abu Bakar, yang mana dia tolong suami dia, menjaga kuda suami dia, menjaga unta dan sebagainya. Kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, wa huwa annal mar'ata takhdimu zawjaha bi hadhihi al-umur al-madhkurati wa nahwiha min al-khubus. Sebenarnya pekerjaan yang isteri buat, daripada membuat roti, daripada memasak, daripada membasuh pakaian, ini semua adalah tabarruk. Ini bukan tanggungjawab isteri sebenarnya adalah pertolongan, ihsan daripada isteri. Wa ihsani minha ila zawjiha, kepada suami. Wa husni muasyarah, dan ini adalah sikap baik isteri untuk menolong suami. Kata Imam Nawawi, wala yajibu 'alaiha syai'un min dhalik. Sebenarnya semua benda-benda kerja rumah sebenarnya bukanlah kewajipan untuk isteri buat kepada suami. Bal law imtana'at, kata Imam Nawawi, kalaulah dia enggan untuk buat, lam ta'tham, tidaklah dia berdosa. Wa yalzamu tahsilu hadhihi al-umuri laha wa la yahillu lahu ilzamuha bi syai'in min hadha. Dan seorang suami tidak boleh untuk memaksa isteri melakukan apa-apa kerja rumah. Wa innama taf'aluh, dan wanita melakukan ini tabarru'an, adalah daripada sudut dia berlaku ihsan kepada suami. Wa hiya 'adatun jamilatun istamarra 'alaiha an-nisa'u min az-zamanil awwal ila al-an. Dan ini adalah akhlak yang ada pada para wanita daripada dulu sehingga ke zaman ini. Wa innamal wajibu 'alal mar'ati syai'an, dan kata Imam Nawawi, perkara yang wajib isteri buat kepada suami hanyalah dua. Tamkinuha zawjuha min nafsiha, iaitu dia bersedia jika suami dia pada waktu itu ingin untuk bersama dengannya. Wa mulazamatu baitihi, dan dia berada di rumah dan tidak keluar daripada rumah kecuali dengan izin. Maka ini dua perkara yang wajib pada isteri. Yang lain adalah ihsan yang isteri buat untuk suami, akhlak baik yang isteri buat untuk suami. Terus, wa kuntu akulun nawa, maka apa lagi yang Asma buat, dan aku memindahkan biji-bijian kurma min ardi Zubair, daripada sebuah tanah milik Zubair, allati aqta'ahu Rasulullah, yang Nabi telah kurniakan kepada Zubair, ala ra'si, aku bawa biji-biji kurma tersebut di atas kepala. Biji kurma itu ada kegunaan dia. Wa hiya ala thulutsai farsah, jauhnya tempat yang dia kena bawa daripada tanah milik Zubair kepada rumah dia, jaraknya adalah 2/3 farsah. 2/3 farsah. Qalat, berkata Asma, faji'tu yawman wan nawa ala ra'si, maka aku dalam perjalanan pada satu hari dan biji-biji kurma berada di atas kepalaku. Maka aku telah bertemu Nabi SAW, dan bersama dengan baginda ada beberapa orang daripada sahabat baginda. Fada'ani, maka Nabi memanggilku seraya bersabda, yang mana bermaksud liyahmilani khalfah, Nabi nak memberi aku menunggang di belakang baginda, unta yang sama. Dan orang dulu mereka memang menunggang unta lebih daripada seorang, dengan syarat unta tersebut mampu dan kuat. Maka Nabi kata umpama duduk, Nabi suruh naik di belakang unta Nabi. Qalat, berkata Asma, fastahyaitu, maka aku berasa malu. Wa araftu, dan kata Asma kepada suami dia, dan aku mengetahui yang engkau adalah seorang yang sangat cemburu. Faqala, maka berkata Zubair, wallahi, demi Allah, lahamlukim nawa ala ra'siki, sebenarnya perbuatan kamu menolong aku membawa biji-biji kurma di atas kepala kamu, asyaddu min rukubiki ma'ahu, adalah lebih aku merasa tertekan dan berat berbanding daripada kamu menumpang unta Nabi SAW bersama dengan baginda. Qalat, berkata Asma, beginilah susah payahnya hidup bersama dengan suami ni di awal Islam, hatta arsala ilayya Abu Bakrin ba'da dhalika bi khadimin, sehinggalah ayahnya Abu Bakar kemudian memberikan untuknya seorang pembantu. Fakafatni siyasatal faras, maka pembantunya selepas itu yang telah menguruskan kuda. Faka'annama a'taqani, maka seolah-olah ayahnya telah membebaskannya dari
daripada kerja-kerja yang sukar, kerja-kerja yang berat. Nah, ini adalah pengorbanan Asma radhiyallahu taala anha, isteri Zubair ibnu Al-Awwam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5691 baca sanad dia. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala berkata, "Kuntu akhdumu Zubair, aku berkhidmat untuk suamiku Zubair ibnu Al-Awwam, khidmatal baiti, segala pekerjaan rumah." Maka apa yang dia buat? Wa kana lahu farasun, Zubair ibnu Al-Awwam ada kuda. Wa kuntu asusuh, lalu akulah orang yang menguruskan kuda tersebut. Asusuh ay aqumu bimasalihi, maka dia menguruskan kuda. Falam yakum minal khidmati syai'un ashaddu alayya, maka tidak ada pekerjaan rumah yang lebih berat untuk aku melakukan min siyasatil faras, daripada menjaga kuda. Kuntu ahtashulah, aku memotong rumput untuk kegunaan makanannya. Wa aku mu'alaih, menjaganya. Wa asusuh, dan menguruskannya. Qala, berkata perawi, thumma innaha asabat khadimah, kemudian Asma telah beroleh seorang pembantu. Ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan perang. Fa'ataha khadimah, maka Nabi berikan kepada Asma seorang pembantu. Qalat, berkata Asma, kafatni, maka pembantu tersebut telah mencukupkan untukku daripada aku menguruskan kuda. Fa'alqat anni ma'unah, maka dia telah mengurangkan daripadaku bebanan. Faja'ani rajulun, maka telah datang kepada seorang lelaki lalu berkata, ya Umma Abdillah, wahai ibu kepada Abdullah bin Zubair, inni rajulun fakir, sesungguhnya aku adalah seorang yang miskin. Aradtu an abi'a, aku ingin untuk memulakan perniagaan, fi zilli darika, di bawah teduhan rumah kamu. Qalat, berkata Asma, dia nak tolong sebab dia pun pernah mengalami kesusahan. Maka dia berkata, inni in rahastu, sekiranya aku memberi keizinan kepada kamu, abadzalika Zubair, berkemungkinan suamiku dia tak bagi. Maka lebih baik engkau tanya suamiku Zubair ibnu Al-Awwam. Fata'al, maka marilah. Fatlub ilayya, minta kepadaku ketika mana suamiku Zubair ibnu Al-Awwam syahidun ay hadirun, ketika mana suamiku ada. Nanti bila suami aku datang, engkau datanglah buat-buat tanya, minta izin nak berniaga di bawah teduhan rumah ini. Faja'a, maka orang susah ini datang, lalu dia pun berkata, wahai ibu kepada Abdullah bin Zubair, inni rajulun fakir, sesungguhnya aku seorang yang miskin. Aradtu an abi'a, aku ingin untuk memulakan perniagaan, fi dhilli darika, di bawah teduhan rumah kamu. Maka pandai Asma. Maka Asma pada waktu itu pun berkata, ma laka bil madinati illa dari, adakah dekat seluruh Madinah kamu tak ada tempat lain untuk berniaga kecuali rumahku? Maka suami dia bila dengar isteri dia berkata begitu, maka Zubair ibnu Al-Awwam berkata, ma laki an tamna'i rajulan fakiran yabi', mengapa kamu nak menghalang seorang miskin untuk berniaga berhampiran rumah kita? Fakana yabi'u, maka adalah orang tersebut memulakan perniagaan ila, hinggalah ke satu tempoh, an kasabah, yang mana dia telah mendapat pendapatan yang banyak, beroleh pendapatan yang banyak. Kasabah, beroleh pendapatan yang banyak. Fabi'tuhu, maka aku telah menjual kepada orang yang pada awalnya miskin, yang berniaga di depan rumah dia, aku telah menjual kepadanya hamba perempuan. Fadakhala alayya Zubair, maka Zubair ibnu Al-Awwam telah masuk menemuiku, kata Asma, wa thamanuha, dan apa bayaran hamba tersebut masih lagi berada pada pangkuanku. Maka suamiku berkata, habi hali, hadiahkanlah duit-duit tersebut kepadaku. Maka berkata Asma, tidak, inni qad tasaddaqtu biha, sesungguhnya aku ingin untuk mensedekahkan dia. Sebab sebelum ni mereka pun miskin, tapi bila ada duit, mereka ingin untuk bersedekah akan duit tersebut. Bab yang seterusnya, Imam Nawawi mula membawakan berkenaan tentang pengharaman berbisik di antara dua orang tanpa mengajak sekali orang yang ketiga. Contohnya kalau ada tiga orang, lebih tiga orang tak ada masalah, tapi ada tiga orang, lalu kita biarkan berasingan ataupun bersendirian orang yang ketiga, dan dua orang ni bersembang berbisik, maka Nabi tak suka begitu. Sebab kita meninggalkan perasaan tak selesa kepada orang yang ditinggalkan, yang tak diajak untuk berbincang sekali. Jelas ke jelas? 5692 baca sanad dia.
Maka sabda Nabi SAW, apabila ada 3 orang, maka janganlah berbisik-bisik. Hanya duna wahid, tanpa mengajak orang yang ketiga. Maka orang yang ketiga tu dia bersendirian. Dia akan pada waktu tu terasa, orang cakap apa? Cakap pasal aku ke bagaimana? Maka Nabi kata, kalaulah ada 3 orang, jangan hanya 2 yang bersembang dan meninggalkan yang ketiga bersendirian. Maka itu akan menjadikan perasaan sedih pada diri dia. 5693 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wabillahi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad bin Bishr wa ibn Numair tawil wabillahi qala hadatsana Ibn Numair qala hadatsana Abi Tawil wabillahi qala hadatsana Muhammad bin Musanna wa Ubaidullah bin Sa'id qala hadatsana Yahya wa Sa'id kulluhum an Ubaidillah tawil wabillahi qala hadatsana Qutaibah wa ibn Rafi' an Laits bin Sa'id tawil wabillahi qala hadatsana Abu Rabi' wa Abu Kamil qala hadatsana Hammad an Ayyub tawil وبه قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. 5694 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, "Idza kuntum salasa, apabila jumlah kamu 3 orang, fala yatanaja, maka janganlah berbisik 2 orang ataupun lebih." Jangan berbisik. Ringkasannya kata Imam Nawawi, hatta sehinggalah takhtalitu, kamu turut bergaul dengan orang lain, min ajli, supaya kamu tidak menjadikan seorang yang tak diajak tadi dia menjadi sedih. Maka tak patut kita menjadikan orang lain sedih, ketinggalan, dibiarkan bersendirian. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, wa fi hadhil ahadith, hadis-hadis ini menunjukkan an-nahyu an tanajisnain bi hadrati thalith, bahawa larangan untuk berbisik 2 orang dalam keadaan ada orang yang ketiga. Wakadha, begitu juga apabila berbisiknya 3 orang ataupun lebih dan ada seorang yang dibiarkan bersendirian, maka tak boleh. Jangan ada orang yang dibiarkan bersendirian, ajak dia untuk duduk join sekali. Kecualilah kalau kita minta izin kepadanya, ada perkara penting ataupun dia tak nak join, maka itu tidaklah berdosa, itu tidaklah menjadi masalah. Namun Nabi sebut kenapa? Min ajli ayyuhzinah, kerana kalaulah kamu biarkan dia bersendirian, dia akan merasa sedih, akan merasa kecewa. 5695 baca sanad dia. Maka adalah Nabi, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, idza kuntum salasa, apabila jumlah kamu 3 orang, maka janganlah hanya berbisik 2 dan meninggalkan orang ketiga bersendirian. Kenapa Nabi tak suka begitu? Fa inna dzalika yuhzinuh, kerana perbuatan itu akan menyedihkan dia, menjadi dia sedih, menjadi dia kecewa. 5696 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bila qala wa hadatsana Isa bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus tawil wa bila qala wa hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan kilahuma anil Amash bi hadzal isnad. Riwayat 5697 berkenaan tentang at-tib, perubatan, wal marad, penyakit, war ruqa. Apakah ar-ruqa? Ar-ruqa adalah al-qira'atu bi niyyati syifa, membaca sesuatu ayat ataupun sesuatu bertujuan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Maka itu adalah apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah ar-ruqa ataupun kita panggil ruqyah. Cuma saya tak sempat nak baca, nanti minta pada pelajar baca berkenaan tentang daripada baris yang pertama berkenaan tentang ruqyah. Kenapa ada hadis kita baca Nabi larang ruqyah, ada hadis macam ni menyebut harus untuk beruqyah. Maka nanti pada pelajar baca daripada baris yang pertama 1 2 3 4 5 6 7. Maka hendaklah baca ke 7 baris ini daripada atas. 5697 baca sanad dia. Daripada isteri Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya beliau telah berkata, kana idza ishtaka, apabila Nabi SAW jatuh sakit, raqahu Jibril, Jibril akan membaca sesuatu bertujuan untuk memohon penyembuhan Nabi. Memohon penyembuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril akan baca ruqyah kepada Nabi SAW. Maka antara ruqyah Jibril adalah sama-sama ikut bismillah yubrik
wa min kulli da'in yashfik, wa min syarri hasidin idza hasad, wa syarri kulli dhi ain. Dengan nama Allah, semoga Allah menyembuhkan kamu daripada setiap penyakit. Moga Allah menyembuhkan kamu daripada kejahatan orang yang dengki apabila mereka dengki. Dan juga daripada kejahatan yang ada pada ain, pada pandangan mata. 5668, baca sanad. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Jibril alaihi salatu wassalam telah datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Muhammad, ishtakaita, adakah engkau sedang sakit? Maka Nabi SAW mengiyakan dengan ucapan na'am ya. Maka Jibril pun telah mendoakan Nabi, baca bismillah arqiq, dengan nama Allah aku meruqyahkan kamu. Apakah maksud ruqyah? Membaca sesuatu ayat ataupun doa, meminta penyembuhan kepada Allah untuk orang yang sakit tersebut. Itu dipanggil ruqyah. Min kulli syai'in yu'zi, daripada setiap perkara yang mendatangkan mudarat kepada kamu. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid, daripada setiap manusia dan pandangan mata yang penuh dengan kedengkian. Maka minta perlindungan kepada Allah. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkan kamu. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyah kamu. Maka ini antara Jibril pernah baca kepada Nabi SAW. 5699 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadza ma hadatsana Abu Hurairah an Rasulillah, daripada Nabi SAW. Fa dzakara ahadits minha wa qala Rasulullah, Nabi mengingatkan al-ainu hakun, pandangan mata, kesan yang boleh dapat daripada pandangan mata, ianya adalah sesuatu yang benar. Al-ainu hakun, ianya adalah sesuatu yang benar. Terus riwayat 5700. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, al-ainu hakun, pandangan keburukan disebabkan pandangan mata yang jahat, hakun adalah benar. Walau kana syai'un, dan sekiranya ada sesuatu, sabaqal qadar, yang boleh mendahului takdir, sabaqatul ain, maka itu adalah disebabkan pandangan mata. Bererti semuanya berlaku dengan kehendak Allah, tetapi nak tunjukkan ada kesan buruk yang boleh berlaku disebabkan al-ain, disebabkan pandangan mata yang jahat. Baris yang keempat, kata Imam Nawawi, muka surat sebelah, wa madhhabu ahli sunnah, maka mazhab ahli sunnah wal jamaah adalah annal aina innama tusid, bahawa pandangan mata yang boleh mendatangkan mudarat hanyalah berlaku bi fi'lillah, dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengajar bagaimanakah cara nak mengubati ain. Wa idza tusiltum, dan apabila kamu diminta untuk mandi dengan air lebihan daripada orang yang melakukan ain tersebut, faghsilu, maka mandilah kamu. Kemudian nanti para pelajar boleh baca, saya tak sempat, baris yang kedua, 4, 6, 7. Baris yang ketujuh, kena baca semua ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 baris. 7 baris berkenaan tentang cara nak menyembuhkan orang yang kena ain. Kalaulah kita tahu siapakah yang buat ain tersebut, maka dia kena mandi dan dicurahkan air lebihan mandian tersebut kepada orang yang kena ain tersebut. Jelas ke jelas? Kita akan sambung berkenaan tentang sihir pada jam 5.30 insya-Allah. Terima kasih semua. Salam Jumaat semua. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah.